أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat baki umur yang masih ada. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat lapang masa dan sehat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai modal untuk kita mencari seberapa banyak bekal sebelum kita dijemput, dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari nanti. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan bermula daripada akil balik, bermula daripada cukup umur kita akil balik, dan sehinggalah pada saat Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita amal, mudah-mudahan dinilai di sisi Allah, diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh, amal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, menuntut ilmu di sini maksudnya menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain wajib fardu ain ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan yang akil balik. Melebihi wajib daripada membaca Al-Quran, belajar Al-Quran sunat, membaca Al-Quran pun sunat, beramal dengan isi Al-Quran itu yang wajib. Menuntut ilmu itu lebih wajib daripada membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan sembahyang sunat wala beribu rakaat sekalipun. Sedangkan ilmu fardu ain dia tak faham. Jadi mudah-mudahan amal yang kita kerjakan dinilai di sisi Allah. Tak kisah orang ramai tak nak belajar sekalipun, kita tak ramai sekalipun, yang penting istiqamah. Sebab ilmu ni akan dituntut di sisi Allah. Allah akan tanya besok, belajar tak belajar, faham tak faham, itu lain cerita. Yang penting belajar. Sebab belajar itu perintah Allah. Faham tak faham itu lain cerita. Selagi mana kita tak faham, selagi mana kita belajar, walaupun sampai habis umur sekalipun kita tak faham, kita faham sikit-sikit ya. Kita tak, walaupun ada kalanya seorang tu dia faham tapi dia nak mengajar orang tak boleh, itu pun dah cukup. Ada kala orang tu faham sikit-sikit ya. Apatah lagi nak mengajar orang pun tidak mengapa. Yang penting dia duduk belajar. Jadi kita belajar daripada salah satu daripada ilmu fardu ain, iaitu ilmu tasawuf. Dan kita dah sampai pada bab menyucikan hati kita
ataupun menyucikan kalbu daripada kalbu kita ni, hati kita daripada sebarang penyakit. Kita dah cerita bab tu, bab penyakit hati, dan kita dah masuk kepada untuk menghias hati dengan sifat-sifat kepujian. Bermula daripada tangga yang pertama, iaitu bertaubat kepada Allah. Tak dapat tidak seorang yang nak membersihkan hati, nak menghampirkan diri kepada Allah, tak dapat tidak kena taubat daripada dosa-dosa. Kerana tanpa taubat daripada dosa-dosa, segala amal ibadah yang kita kerjakan ditolak, tak dinilai walaupun sikit pun di sisi Allah, selagi mana ada dosa-dosa. Walaupun kita sembahyang ibadat banyak sekalipun, tapi kita tidak bertaubat daripada dosa-dosa kita, maka tak dinilai. Maka hati kita tetap kotor sampai bila-bila, selagi mana kita tak bertaubat daripada dosa-dosa. Kemudian bermula daripada taubat, kita dah lazim dah bertaubat tu, sifat orang beriman lah taubat tu. Istighfar tu di mulut, tapi taubat tu yang kita nak di situ. Istighfar tu lazim, maksudnya istighfar tu kata apa, hasil daripada taubat kita tu. Istighfar tu maksudnya kita lazim, kan kita sebut istighfar astaghfirullahalazim, dah lazim dah sepanjang hidup kita. Tapi taubat tu yang kita nak. Taubat dia dengan syarat-syarat taubat, menyesal atas segala dosa maksiat yang kita dah buat, tinggalkan apa yang kita dah buat dulu, dosa-dosa maksiat, azam tak akan buat lagi. Itu ada kata berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya berkait dengan manusia, maka minta halal daripada segala apa juga yang kita dah buat pada manusia, minta maaf, minta halal. Cumanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita kena detailkan apa dosa maksiat kita dah buat pada orang. Kita dah buat zalim pada orang sekian-sekian, kita kena detailkan. Tuan, saya dah buat sekian-sekian, saya dah ambil barang tuan sekian-sekian, saya buat sekian-sekian. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi tak ramai orang yang boleh buat macam ni. Jadi kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Imam Malik kata cukup sekadar umumkan, kita minta halal. Saya minta halal tuan Zuhair dan batin, contohnya kita sebut, dah cukup, dah dikira selesai. Anda kata kita ada hutang wajib dengan Allah, hutang fardu, solat fardu yang kita dah tinggal, wajib kita datangkan kembali ataupun buat qada kembali. Begitu juga amal-amal fardu yang lain. Begitu juga belajar fardu ain, ilmu fardu ain. Walaupun sekian lama kita dah tinggalkan ilmu fardu ain, masih ada kesempatan lagi umur, maka kita masih lagi dituntut untuk belajar ilmu fardu ain. Walaupun kita mula daripada tengah, tak kira, yang penting belajar. Perintah Allah ni belajar. Allah tak perintah kita faham jadi alim ke, tak. Allah tak perintah untuk jadi alim ke, untuk jadi faqih, tak perintah. Yang penting di sini ilmu fardu ain, Allah perintah belajar. Selagi mana ada umur kita, walaupun satu hari, wajib belajar. Jadi sifat orang beriman itu memang dah lazim dah. Taubat dan istighfar itu memang dah jadi makanan dia, dah menjadi darah daging. Hasil daripada taubat tu Allah akan kurniakan kepada kita khauf, sifat takut kepada Allah. Hasil daripada taubat kita, maka Allah akan lahirkan daripada taubat kita tu akan khauf, takut kepada. Kita dah sebut sebelum ni, kalau khauf, khawfa tu, khauf tu umum. Maksudnya boleh juga kita takut kepada Allah, ataupun takut kepada makhluk ke, ataupun takut kepada apa pun juga disebut khauf. Tapi lebih khusus takut kepada Allah ni, dalam Quran Allah sebut taqwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Terjemahan yang tepat di situ khauf, takut kepada Allah. Maksudnya bila kita sebut takwa kepada Allah tu, maksudnya memang makna dia takut kepada Allah, tak ada makna takut lain. Maka sebab tu kita sebut, para ulama dulu menterjemahkan takwa kepada Allah tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah.
Orang sekarang dia akan baca, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita tak faham apa makna takwa. Jadi makna takwa di sini khusus hanya takut kepada Allah. Kalau kita sebut khauf ni boleh jadi takut kepada yang lain daripada Allah pun boleh juga khauf. Hasil daripada takwa, hasil daripada taubat kita sentiasa dan lazim dalam sepanjang hidup kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita manusia ni tak boleh lari daripada dosa, walaupun sekecil-kecil dosa sekalipun, apatah lagi dosa besar pun boleh kita buat. Atas nama manusia, insan sentiasa boleh jatuh dalam dosa. Jadi Allah suka kepada, antara hikmah Allah jadikan manusia ni sentiasa berdosa ialah Allah nak kita sentiasa kembali kepada dia, kembali kepada dia, bertaubat kepada dia. Nampak kita ni hamba, dia tu Tuhan. Kita ni sentiasa berdosa, kita ni sentiasa bersalah. Maka tugas sebagai hamba itu memohon ampun kepada Tuhan. Itu antara hikmah Allah jadikan kita sentiasa berdosa, supaya kita nampak diri kita, siapa hamba, siapa Tuhan. Andai kata kita rasa diri kita tak berdosa, maka kita tak perlukan Tuhan. Sebab kita rasa kita tak berdosa, kita rasa kita serba sempurna. Jadi tak ada sifat hamba di situ. Jadi sifat orang beriman tu sentiasa bertaubat sepanjang hidupnya, sentiasa istighfar. Dah jadi makanannya, dah jadi darah dagingnya. Hasil daripada taubat itu Allah akan campakkan kepada kita sifat takut kepada Allah, takwa. Dan hasil juga daripada takwa ni ataupun takut kepada Allah ni, Allah akan lahirkan sifat zuhud. Malam ni kita baca sifat zuhud. Bab yang ketiga, waqala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat akan kepada beliau yang mengarang kitab ini, dan lebih-lebih lagi kepada kita yang belajar kitab ini, manfaat fid daraini, di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita sampai pada bab yang ketiga, pada menyatakan zuhud ataupun sifat zuhud. Sifat zuhud ni, kalau orang yang bersifat dengan sifat zuhud ni dipanggil zahid. Yang orang nama zahid ni, si zahid ataupun seorang yang mempunyai sifat zuhud dipanggil zahid. Zuhud ni sifat, zahid ni orang yang mempunyai sifat. Jadi nak dapat takut kepada Allah ke, nak dapat zuhud ke, dan lain-lain seterusnya ni, semuanya hasil kurniaan daripada Allah. Tugas kita hanya bertaubat, itu tugas. Ikhtiar kita bertaubat, istighfar kepada Allah. Hasil lebih-lebih tu Allah akan bagi sifat takut, sifat zuhud dan lain-lain sifat tu, sabar, tawakal. Itu semua hasil kurniaan Allah. Tugas kita bersungguh-sungguh yang kita nak buat, taubat, istighfar, banyakkan istighfar. Tapi boleh juga kita ikhtiar cara untuk kita dapat zuhud, nak dapat takut kepada Allah tu, seperti mana digaris kita baca sebelum ni, boleh. Tapi hakikat kurniaan tu kurniaan daripada Allah. Baik, bab yang ketiga pada menyatakan sifat zuhud ataupun zuhud, sifat zuhud. Ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia. Jadi bila sebut zuhud ni, maksudnya orang tu benci, tak suka kepada dunia. Dia ambil kadar-kadar hajat dia, sekadar keperluan dia sahaja. Tapi zuhud ni ada tingkatan masing-masing. Maksudnya kita tak sama, sifat zuhud kita antara satu sama lain tak sama, berdasarkan anugerah Allah. Jadi umumnya sifat zuhud tu maksudnya orang yang tak suka, benci kepada dunia, dan berpaling daripada dunia. Dan berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Setengah ulama kata sifat zuhud tu orang yang tak suka kepada dunia, nak cari nak cari kebahagiaan di akhirat saja. Dunia ni tak ada nilai di sisi dia. Itu sifat zuhud. Dia ambil dunia tu kadar-kadar hajat saja, sekadar keperluan. Walaupun kita harta benda ataupun wang ringgit yang kita cari
sekadar keperluan kita, anak isteri kita dan juga orang yang di bawah tanggungan kita, tu tak dikira, tak dihisap oleh Allah. Allah tak hisap. Melainkan harta yang lebih daripada keperluan kita, itu akan dihisap. Yang kita simpan di bank, yang kita simpan dalam bentuk tanah, dalam bentuk harta benda, aset dan sebagainya, wang apa, emas, perak, itu semua akan dihisap oleh Allah satu persatu, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanja. Jadi harta yang kita belanjakan untuk keperluan anak isteri kita dan kita simpan sikit untuk keperluan akan datang ataupun kecemasan, tak dihisap oleh Allah. Dan setengah yang lain, kata ulama yang lain, maksud zuhud itu menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakin akan halnya. Kita sebut antara makna lain sifat zuhud itu umum. Maksudnya kita simpan harta sekadar hajat kita, untuk keperluan kita, anak isteri kita dan juga orang yang di bawah tanggungan kita, dan untuk kecemasan. Maka harta yang lebih daripada tu, kalau kita simpan juga, kita tak termasuk dalam kategori orang zuhud. Kita masih ada rasa cinta kepada dunia, maka itu tak masuk kategori zuhud. Dan berkata setengah yang lain, kata setengah ulama yang lain, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis. Meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Maksudnya apa juga yang lebih daripada keperluan tu, kalau kita tuntut juga tak termasuk sifat zuhud. Sekadar keperluan tu. Ini umum lah. Sifat umum, sifat zuhud bagi orang biasa. Serendah-rendah sifat zuhud inilah, kita simpan harta sekadar keperluan kita dan juga anak isteri kita dan juga orang di bawah tanggungan kita. Lebih itu kita infak pada jalan Allah. Ini sifat zuhud yang paling umum, paling asas. Lebih daripada ini tak masuk zuhud. Sekurang-kurangnya kita kena duduk sini ni. Kalau kita simpan lebih daripada keperluan kita, maksudnya kita ada cinta pada dunia. Sedangkan di dalam duit yang kita simpan lebih daripada keperluan tu, ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Dan bahawasanya zuhud, sifat zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji. Bila sebut sifat zuhud tu, maksudnya berkait dengan hati kita, sifat yang ada dalam hati. Bukan sifat yang zahir, sifat yang tak nampak, sifat yang melibatkan batin, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Bila kita bersifat dengan zuhud ni, Allah akan campakkan sifat kasih sayang, suka, cinta kepada kita. Kalau kita bersifat dengan sifat zuhud ni, Allah, bila Allah sayang kita, maka makhluk lain pun akan turut sayang, suka kepada kita, cenderung hati kepada kita. Kerana sabda Nabi SAW, izhad fid dunya, berzuhudlah kamu pada dunia, bersifatlah dengan sifat zuhud kamu di dunia. Yuhibbaka, pasti Allah akan kasih cinta kepada kamu. Wazhad fima fi aidin nas, berzuhudlah, bersifat zuhudlah kamu pada apa yang ada pada tangan manusia. Janganlah kamu nak apa yang ada di tangan manusia, apa yang manusia lain miliki, harta benda mewah, kaya raya, jadi jutawan dan sebagainya. Jangan kamu cenderung hati nak kepada apa yang ada di tangan manusia. Pasti yuhibbaka nas, pasti kamu akan dikasihi oleh manusia. Kalau kita nak meminta-minta kepada manusia, sifat tamak nak kepada harta benda, pangkat dan sebagainya, pasti manusia tak suka pada kita. Bila manusia tak suka pada kita, maksud itu tanda yang jelas Allah tak suka pada kita. Kita nak tahu senang kan? Tanda Allah kasih kepada kita, manusia sekeliling kita kasih cinta kepada kita, cenderung hati kepada kita. Kalau manusia sekeliling kita, maksudnya di sini bukan sebahagian manusia, maksudnya orang-orang yang baik, orang beriman. Kalau kebanyakan orang beriman tak suka pada kita, itu tanda Allah tak suka pada kita. Allah benci pada kita, ada benda silap yang kita dah buat. Antara di sini kita sebut, maksudnya sifat zuhud tak ada dalam diri kita. Itu tanda manusia tak suka, tanda Allah benci pada kita.
Ada kata orang beriman sekalian suka pada kita, sayang pada kita, suka. Bila kita ada manusia orang-orang beriman suka pada kita, itu tanda kasih Allah pada kita. Maksudnya sifat zuhud tu ada pada kita. Adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu. Tak dapat tidak ilmu lah sebagai panduan untuk jadi sifat zuhud ni. Allah akan bagi sebab musabab. Allah akan bagi sesuatu kepada kita dengan sebab musabab juga. Allah nak bagi rezeki kepada kita pun dengan sebab musabab juga. Allah boleh bagi. Ada kalanya Allah bagi kepada seseorang tu rezeki dengan tanpa susah payah dia. Itu khusus. Tapi kalau umumnya memang Allah kaitkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh kalau kita nak makan, kita kena usaha untuk dapatkan sesuatu. Allah kaitkan sesuatu. Kita kena pergi buat sekian usaha, baru kita dapat sekian, dapat gaji, dapat beli makan. Allah kaitkan dengan sesuatu. Itu biasa orang awam. Tapi ada orang khusus yang Allah bagi rezekinya. Khusus ada dua, sama ada khusus dan khususul khusus. Orang yang khusus dan orang yang lebih khusus lagi. Orang yang khusus ni dia usaha sikit je, tapi Allah bagi dia rezeki tanpa susah payah. Ada orang yang lebih khusus ni, maka Allah bagi dia tanpa dia usaha pun ada. Tapi umum orang awam, Allah kaitkan sesuatu dengan sesuatu. Kita nak kepada sesuatu rezeki, maka kita kena pergi kerja, kena buat tu, buat ni dan sebagainya. Itu umum. Maka sebab itu manusia ini terbahagi kepada tiga. Sebagai manusia secara umumnya dibahagi kepada tiga martabat lah kita kata, makam. Ada yang makam orang awam, ada orang makam orang khusus, dan ada makam orang khusus sul khusus. Awam ni kebanyakan orang, khusus ni orang khusus pilihan, dan lebih detail lagi, maksudnya pilihan-pilihan daripada pilihan. Tiga kategori manusia. Jadi umumnya, selagi mana kita tak boleh cuba-cuba tuan-tuan, kita tak boleh letak diri kita seperti mana wali-wali Allah, orang yang khusus ataupun orang yang khusus. Sebab makam-makam ni Allah yang letakkan kita di situ, bukan kita sendiri yang cuba-cuba. Kalau kita di makam orang awam, makam kasbun, kena cari usaha, ikhtiar, maka buat seperti mana biasa. Jangan tiru-tiru. Tapi nak belajar, nak tiru sekadar mampu tu boleh, tapi nak tiru 100% tu tak boleh. Takut kita akan jadi putus asa, lama-lama kita akan salahkan Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Jadi antara cara untuk kita naikkan makam kita, maka dengan cara ilmu, tak dapat tidak. Selebihnya serah daripada Allah. Jadi ilmu tu imam bagi amal. Bukan amal tu, kebanyakan orang beramal banyak, tapi ilmu dia tak titik berat. Jadi al-amal ilal ilmu mardud. Amal yang kita buat atas dasar tanpa ilmu, maka mardud, ditolak. Jadi daripada ilmu dan amal, ilmu jadi imam, ketua, yang patut kita utama, amal kemudian. Maka ilmu dan amal juga yang lebih depan, yang lebih dulu daripada dua ni, ilmu dan amal ni, akhlak kita, adab. Adab mendahului ilmu, mendahului amal. Maka walaupun dia berilmu sekalipun, amal banyak sekalipun, kalau tidak ada adab, tidak ada akhlak, maka ditolak juga oleh Allah. Maka adab nombor 1 ilmu, nombor 2, nombor 3 baru amal. Jadi adalah sifat zuhud itu terjadi, ya, terhasil, ya, dapat sifat zuhud tu. Allah nak bagi ilmu, Allah nak bagi sifat zuhud kepada kita tu, tak dapat tidak dengan ilmu. Maka sebab tu Allah perintahkan kita belajar ilmu. Talibul ilmi fardatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah fardu ain. Terutamanya ilmu fardu ain adalah ilmu yang fardu ain, ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Jadi ilmu-ilmu yang lain mengikut akan ilmu fardu ain. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina utul ilma,
Surah Al-Qasas ni kalau kita tak baca, ini surah ayat 80. Kalau kita kena baca sebelum tu, baru kita faham ayat surah Al-Qasas ayat 79. Kita baca ayat 79. Surah Al-Qasas ayat 79. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa kharaja ala qaumi. Pada satu hari keluar Qarun kepada kaumnya. Sifat Qarun ni yang orang panggil harta Qarun ni. Qarun ni sepupu kepada Nabi. Sepakat para ulama mengatakan Qarun ni adalah sepupu Nabi Musa. Jadi dia punya silsilah dia bersambung terus kepada Nabi, maksudnya keturunan Nabi Yaqub. Jadi sepupu kepada Nabi Musa. Jadi sifat Qarun ni apabila dia dah kaya, maka sifat dia sekali-sekala dia akan keluar bersama dengan perhiasan, pakai cantik-cantik, pakai emas perak, diusung oleh orang. Lepas tu segala hamba-hamba dia, segala pengawal dia akan iring dia lalu depan orang ramai. Itu sifat dia, nak menunjuk-nunjuk, sentiasa nak tunjuk kekayaan dia. Dalam Quran Allah sebut kunci dia saja pun ditanggung. Ada setengah ulama kata 20 orang menanggung. Allah sebut dalam Quran, orang yang menanggung tu orang yang berbadan besar dan kuat. Setengah ulama kata 20 orang menanggung kunci dia saja. Ada setengah ulama kata 40. Ada setengah ulama kata 30. Ada setengah ulama kata lebih, ramai, tak pasti bilangan. Dan kata ulama tafsir juga, kunci dia tu bukan daripada besi kan, daripada kulit. Besar dia satu jengkal ni, daripada kulit. Bayangkan daripada kulit tu ringannya, tapi bayangkan bila jadi berat tu maksud terlampau banyak. Sehingga kan ada setengah ulama kata baral, 60 ekor baral. Baralnya kacukan antara keldai dan kuda. Baral 60 ekor baral yang menanggung kunci sahaja. Menunjukkan betapa banyaknya gudang dia tu kan. Kunci terlampau banyak, bila kulitnya bila terlampau banyak dia jadi berat, lebih berat daripada besi. Sehingga kan orang yang menanggung, yang badan kuat, yang badan sasar ataupun betul hoyong hayang bawa kunci tu, petang kita lagi. Itu Qarun. Jadi fa kharaja ala qaumi. Jadi satu hari Qarun ni keluar kepada kaum dia, menunjuk segala kehebatan dia lah, harta benda dia. Fi zinatihi, dengan perhiasan, segala perhiasannya. Qala alladhina yuriduna hayatal dunya. Bila orang ramai menengok Qarun dan juga harta benda dia ni, kehebatan Qarun ni, maka sekumpulan manusia yang ada di situ kata apa? Qala alladhina yuriduna hayatal dunya. Telah berkata sekumpulan manusia yang tengok kepada Qarun tu, yang nak kepada cinta kepada dunia, bila tengok tu kita jadi kagum. Kita pun kata apa dia? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kita pun dapat macam mana Qarun juga. Kita orang beriman tak boleh ada sifat ni. Kita tengok pada orang kaya, kita pun, aku pun nak jadi kaya macam dia juga. Aku pun nak ada rumah besar macam dia juga. Aku pun nak ada perhiasan emas perak macam dia juga. Itu bukan sifat orang beriman. Alangkah baiknya kita ni ada seumpama macam Qarun ni juga kaya. Innahu ladhu hafdhin azim. Sesungguhnya Qarun ni amat beruntung dia. Untung dia. Itu ayat 79. Baru kita boleh baca ayat 40, ayat 80. Jadi surah Al-Qasas ni ayat 79 dan 80 ni, Allah nak bandingkan kepada kita dua jenis kumpulan manusia kan? Kumpulan yang pertama ni cinta, tamak kepada, bila tengok orang lain ada kelebihan, maka dia pun nak jadi seperti mana orang tu juga. Ini bukan sifat orang beriman. Kita tengok sifat orang beriman dalam ayat sambungan pada tu, surah ayat 80 surah Al-Qasas. Wa qala alladziina utul ilm, maka telah berkata orang yang diberi ilmu oleh Allah. Orang yang berilmu ni,
pasti dia akan cenderung kepada akhirat. Bukanlah dikatakan orang berilmu tu walaupun hebat sekalipun, dia belajar dengan guru sekian-sekian di tempat sekian-sekian, dengan ijazah sekian-sekian, tapi orang yang jenis cinta kepada dunia ataupun tidak takut kepada Allah, maka bukanlah dikatakan orang berilmu. Jadi kata orang berilmu yang takut kepada Allah, yang cinta kepada akhirat ni, wailakum thawabullah, celakalah kamu. Dia bila dengar satu kumpulan cakap, alangkah baiknya kalau kami jadi seperti mana Qarun ni, kaya, beruntung betul Qarun ni. Jadi kata orang berilmu, dia kata celaka kamu. Thawabullah khairun liman amana wa amila salihan. Pahala ganjaran yang Allah nak bagi di akhirat itu lebih baik bagi mereka yang beramal dan beramal soleh, lebih baik berbanding dengan harta yang ada pada Qarun. Ini orang yang apa? Hasil daripada ilmu yang ada kepada dia, ikhlas dia menuntut ilmu, maka Allah akan bagi kepada dia cinta kepada akhirat. Takut kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka dia akan nampak akhirat itu lebih baik. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kita baca surah Al-A'la tu. Dan disunat kita baca dalam hari Jumaat ataupun hari raya, Nabi akan baca rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Begitu juga hari Jumaat, rakaat pertama Al-A'la, nak peringat di hujung tu, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kamu semua, setelah Allah cerita di awal, daripada awal sampai ke situ, Allah cerita kelebihan-kelebihan akhirat ni, di hujung tu Allah cerita bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Walaupun Allah bagi ganjaran kelebihan di akhirat macam-macam, tapi kebanyakan kamu mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lama. Kehidupan dunia tu tak kekal, ada tempoh-tempoh dia, Allah akan binasa kita. Sama ada kita binasa dulu mati, itu pun kiamat juga, kiamat bagi kita. Dan apatah lagi sampai pada penghujung dunia, kiamat yang sebetul-betulnya dihancurkan segala isi bumi, langit dan bumi dihancurkan. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi itu orang yang ada ilmu, yang ikhlas dalam menuntut ilmu dia, tak ada kerana-kerana lain, maka Allah akan bagi sifat takut dan juga cinta, dan nampak cinta kepada akhirat, dan nampak akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi tak dapat tidak nak dapat sifat zuhud tu dengan ilmu. Telah menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, dalam ayat surah Al-Qasas ayat 80 ni, bahawa sifat zuhud itu setengah ataupun sebahagian daripada faedah bagi ilmu. Maksudnya hasil daripada ilmu yang kita menuntut, kita belajar dengan ikhlas, semata-mata kerana perintah Allah, semata-mata kerana nak meraih ganjaran pahala di akhirat, nak meraih syurga. Maka dengan ilmu yang kita tuntut dengan ikhlas ini, maka Allah akan bagi sifat zuhud kepada kita. Berapa ramai orang yang ada ilmu, belajar ilmu hebat dari segi title dia, dari segi ijazah dia, tapi tak ada sifat zuhud. Maka ilmu yang dituntut tu, ilmu yang ada pada dia tu membinasa dia. Nabi pun sebut dalam hadis, berapa ramai orang yang dibinasakan dengan sebab ilmu dia. Sedangkan ilmu tu, kata Nabi, ada faqih, bersama dengan ilmu tu ada sifat faqih. Berapa ramai orang Allah tak bagi sifat faqih ni. Orang yang berilmu tak semestinya faqih, faham agama. Dalam bahasa kita sebut faham agama. Walaupun dia belajar tak tinggi sekalipun, tapi dia faqih, itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi tak faqih. Orang yang berilmu tu tak semestinya faqih, tapi orang faqih itu pasti berilmu. Ataupun kita sebut orang alim tu tak semestinya faqih, faham agama, tapi orang yang faham, orang yang faqih ilmu tu pasti alim. Dan ketahui oleh ilmu bahawasanya sifat zuhud itu beberapa pangkat. Ada sifat zuhud tu ada darjat-darjat dia, makam-makam dia. Mudah-mudahan Allah bagi kita pangkat zuhud ni lah, jangan tak ada langsung. Jadi di sini disebut 3.
Darjat ataupun makam yang pertama sifat zuhud tu, bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung pada dunia. Maksudnya bila hati kita tu ada cenderung pada sekian-sekian benda dunia, nak kepada benda dunia lebih daripada keperluan kita sebut lebih daripada keperluan yang ada pada kita tu, kita nak lebih. Kita tengok pada orang lain pun kita nak lebih, tapi pada waktu tu kita cantas ataupun kita halang hati kita tu dengan sifat zuhud tu. Cukuplah apa yang kita ada, ini pun dah lebih pada cukup. Kita cuba halang dengan macam tu. Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hati ni. Dia lawan sifat nak cenderung kepada dunia tu, maksud dia lawan. Dia kata maksudnya apa yang ada pada kita ni dah cukup dah. Besok kalau lebih-lebih, besok Allah tanya di akhirat. Pangkat ini bukan zuhud tetapi permulaan bagi zuhud. Ini tangga baru nak naik zuhud. Dia masih duduk lawan-lawan lagi. Cinta pada dunia pun ada, tapi dalam masa sama dia berlawan lagi. Mungkin dia akan ambil juga dunia tu, tapi dalam hati dia tu ada lawan-lawan lagi. Tak nampak lagi, tak patut aku buat macam ni. Patutnya aku buat sekian-sekian, aku tak patut cinta pada dunia. Aku patut cari sekadar keperluan aku dan juga anak isteri aku je. Dan lebih-lebih ni besok Allah akan tanya, kita akan cuba halang macam tu. Jadi berlawan-lawan hati. Jadi ini permulaan bagi sifat zuhud. Kebanyakan kita ada macam ni lah sifat zuhud ni, permulaan. Kita masih duduk tangga pertama ni, belum zuhud lagi, baru permulaan, baru jinak-jinak nak sifat zuhud. Itu makam yang pertama. Jadi makam yang kedua ataupun pangkat yang kedua sifat zuhud tu, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya. Kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik pada dunia, seperti murah hati mereka yang beli akan permata yang indah dengan RM1, sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu, dan itu zuhud yang lebih rendah. Bila sebut liar hati ni, maksudnya orang yang jenis macam ni, orang jenis makam yang kedua ni, hati dia tu masih, walaupun dia nak tinggalkan dunia tu, tapi gelisah lagi, masih lagi tak tenang lagi. Dia masih lagi nak kepada dunia tu. Dia dah buat dah sifat zuhud tu, dia dah cuba-cuba dah tinggalkan dunia, tapi dia masih gelisah, nak lagi kepada dunia. Kalau aku tak ada duit ni, susah hati. Dia masih fikir macam tu, gelisah lagi, tak tenteram. Hati dia masih lagi taraduk, ya tak ya. Liar hati lagi, dia tak tetap hati. Dan tiada cenderung ia kepadanya. Memang dia nak buat, asalnya dia nak cuba bersifat zuhud tu, tak mau cenderung pada dunia, tapi hati dia tu ya tak ya aku buat ni. Betul ke aku buat ni? Kalau aku buat ni nanti jadi macam ni, jadi macam ni. Dia masih ada berkata-kata dalam hati. Walaupun dia mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Kita tak boleh nak gabung sekali dunia dan akhirat. Kalau kita menghadap kepada dunia, kita akan membelakang akhirat. Dan kalau kita menghadap kepada akhirat, kita nak kepada akhirat, kita akan belakangkan dunia, kita akan tinggalkan dunia. Tak boleh nak himpun. Dia kan aku tak ambil dunia ni kan, aku jadi macam ni pula. Dia fikir aku ambil dunia kan, akhirat tercicir pula. Dia duk fikir macam tu. Masih ada lagi duk berlawan-lawan ni, lebih lawan daripada atas ni. Yang atas tu dia masih ambil lagi dunia, pangkat pertama, baru nak mula nak bersifat dengan zuhud ni. Dia baru nak cenderung hati, dia masih lagi ambil dunia, tapi dalam masa sama dia, hati dia tu duk berlawan. Yang pangkat yang kedua ni, dia dah tinggalkan dunia tu, tapi masih juga ada tak tenteram hati, masih lagi tak tenteram. Ini serendah-rendah makam. Maka murah hatinya, lapang hatinya dengan meninggalkan dunia tu. Dia tinggalkan hati, dia tinggalkan dunia tu. Jadi
apa, walaupun pada asalnya dia meninggalkan dunia itu lapang hati dia kerana mengetahui akan bahawasanya akhirat itu lebih baik pada dunia asalnya. Seperti murah hati mereka membeli akan permata yang indah dengan RM1, sekalipun kasih ia akan buang RM1 itu, umpama RM1 dah. Walau dia tahu akhirat tu lebih baik daripada akhirat dunia tu, akhirat tu lebih baik daripada dunia, dia tahu. Tapi kalau aku tinggalkan dunia, aku ambil dunia, maka akhirat aku akan tercicir. Tapi dalam masa sama dia nak pada dunia tu. Tapi kalau aku tumpu kepada akhirat, dunia ni aku akan terlepas daripada tangan aku. Maka dia pun dalam masa sama dia dalam masa yang sama duduk fikir-fikir, maka dia tinggalkan dunia juga. Tapi dalam masa sama hati dia tak tenteram, gelisah. Maka dalam masa yang sama, walaupun dia hati dia gelisah kan, tapi dia tinggalkan juga dunia tu. Ni lebih baik daripada yang atas. Itulah permulaan. Naik sikit tangga. Yang atas tu berlawan-lawan, dia ambil juga dunia. Tapi dalam masa yang sama hati dia pun kata tak patut aku buat macam ni, tapi dunia dia ambil juga. Jadi lebih daripada tu, dia tahu dunia tu, kata akhirat tu lebih baik pada dunia, kemudian dia berlawan-lawan, maka dia tinggalkan dunia tu, dia ambil akhirat. Walaupun hati dia gelisah, dia tinggalkan, walaupun dalam keadaan payah sekalipun dia tinggalkan juga dunia, tapi hati dia tetap cenderung juga pada dunia, tapi dia tinggalkan dunia. Sebab dia nampak akhirat tu lebih baik daripada dunia. Umpamanya, seumpama dia ada duit, dia beli batu permata. Dia tahu nilai duit tu, dia tahu batu permata. Batu permata tu lebih bernilai daripada duit dia tu. Dia sanggup keluarkan duit dia tu, walaupun dia sayang pada duit dia, dia sanggup beli batu permata tu. Walaupun dia tahu dia sayang nak tinggalkan dia, nak berpisah pada duit dia, tapi disebabkan dia tahu batu permata tu lebih bernilai, maka dia korbankan duit dia dalam keadaan terpaksa. Berlawan lah. Dalam keadaan rela terpaksa. Sekalipun kasih, ia akan buang yang RM1 itu. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Ini pertengahan lah dia kata. Antara sifat zuhud yang 3 ni, yang atas tu permulaan, baru nak, belum sifat zuhud lagi, tapi baru nak jinak-jinak. Yang ni sifat zuhud yang paling rendah. Nombor 3 ni yang paling tinggi. Dan pangkat yang ketiga ataupun zuhud, makam zuhud yang ketiga ni, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia, langsung tak cenderung pada dunia, dan tiada liar daripadanya. Dia tinggalkan dunia tu dalam keadaan dia tak rasa apa-apa. Hati dia tak gelisah, hati dia tak gundah gulana, bahkan tenteram. Ini sifat zuhud yang paling tinggi. Dia berpisah dengan dunia tu tak ada rasa apa-apa. Sedangkan pangkat zuhud yang paling rendah tu, kita walaupun kita boleh berpisah dengan dunia tu, tapi dalam keadaan hati kita tak tenteram, duk masih ada takut-takut lagi. Jadi sifat zuhud yang paling tinggi di sini, tak ada langsung liar hatinya, tak ada langsung gelisah, tak ada langsung gundah gulana, berpisah dengan dunia. Duit tak ada pun, duit sikit pun tak ada masalah bagi dia. Bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya. Ada duit ke tak ada duit ke, sikit ke banyak ke, sama. Kaya ke tak kaya ke, sama bagi dia. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air. Umpama orang yang duduk pada zuhud yang pangkat yang tinggi ni, seumpama air. Maksudnya air ni bagi dia benda biasa. Air ni dalam hidup kita tak rasa bernilai banyak, terutama kita banyak air ni tak rasa apa-apa. Bahkan air tu biasa bagi kita. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, biasa bagi kita. Dan perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti laut. Jadi harta benda yang ada di sisi dia tu dianggap seperti air biasa saja. Dan harta benda yang ada di sisi Allah tu seperti lautan. Maksudnya tak terhingga banyak. Jadi dia tak berhajat pada manusia, seumpama dia anggap manusia dan juga harta benda ni umpama air bagi dia. Biasa boleh dibuang. Air kita nak tuang dalam, kita nak tuang buang pun tak ada masalah bagi kita, umpama tu. Sebab dia tahu harta benda, perbendaharaan di sisi Allah tu, Allah Maha Kaya, dia tahu.
Makhluk tak ada harta. Makhluk tak boleh bagi kita kesenangan melainkan Allah saja, sebab dia Maha Kaya. Segala perbendaharaan Allah ni di langit dan di bumi semuanya milik dia. Jadi dia pandang macam tu. Jadi tak ada rasa gelisah, tak ada rasa gundah gulana, sebab dia tahu Allah tu Maha Kaya. Maka tiada berpaling hati kepadanya, kepada dunia. Hati dia tu tak cenderung langsung pada dunia, kerana gemar ataupun suka dia, kasih kan, atau kerana liar. Jadi hati dia tu dah tetap dah, tak ada goyang. Berpaling kepada dunia, tengok orang dia rasa cenderung hati kepada nak jadi, nak banyak harta, nak jadi kaya dan sebagainya, tak ada. Di hati dia tu tak ada cenderung langsung. Dan bermula ini zuhud. Sifat zuhud yang ketiga ni, yang lebih sempurna dan lebih tinggi daripada kedua. Maksudnya sifat kedua tu, yang pertama tu kita tolak lah, sebab itu permulaan. Belum zuhud lagi tu permulaan nak berjinak-jinak sifat zuhud. Jadi kita kata dua lah. Sifat zuhud yang rendah daripada ni, maksudnya sifat zuhud walaupun dia boleh tinggalkan dunia, tapi dia masih ada rasa takut-takut lagi, tak tenteram ni, gelisah. Macam mana lah hidup aku, macam mana lah, dia masih ada fikir-fikir ni. Tapi sifat zuhud yang paling tinggi ni, dia tak ada, walaupun dia tak ada dunia di sisi dia, tak ada duit pun sekalipun, sikit duit sekalipun, sikit harta sekalipun, miskin sekalipun, fakir sekalipun, dia tak kisah, dia tak rasa apa-apa, tenang hati. Sebab dia nampak Allah tu Maha Kaya, dan Allah boleh bagi kepada dia bila-bila masa. Seumpama sebab Allah tu Maha Kaya, bila-bila masa dia boleh bagi kepada kita, tak berhajat pada makhluk. Sedangkan apa yang ada di sisi makhluk, di sisi dia yang dia nampak emas, perak dan sebagainya, kekayaan tu bagi dia seperti umpama air, datang dan pergi. Dan bermula sifat zuhud yang ketiga ini lebih sempurna dan lebih tinggi darjatnya daripada yang kedua, kerana benci akan sesuatu. Kerana yang benci akan sesuatu, tapi dalam masa sama dalam hati itu berbimbang ia dengan dia semacam ataupun sama dengan kasih akan dia. Orang yang walaupun dia boleh berpisah dengan dunia, tapi dalam hati dia masih nak kepada dunia, takut kepada sekian jadi sekian, masih ada resah gelisah, maka seumpama sama macam dengan orang yang kasih akan dia. Sifat zuhud ni maksudnya orang yang tak ada langsung, walaupun dia berpisah daripada dunia sekalipun, tak ada harta benda sekalipun, hati dia tetap, sebab dia tahu Allah tu Maha Kaya. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa lelaki di sisi Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika ada beberapa orang lelaki duk hina dunia lah, duk cakap dunia tu sekian di sisi di berdekatan dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni keturunan Adawi, so keturunan Nabi. Salah silah dia sampai kepada Nabi. Rabi' maksudnya 4. Mengikut cerita dia, mak bapak Rabi'atul Adawiyah ni, dia nak kepada nak kepada anak perempuan lah, kita kata nak kepada anak perempuan. Anak pertama lelaki, anak kedua lelaki, anak ketiga Ahad, Isnain 2, Salasah 3, Rabi' 4. Yang keempat ni dapat perempuan, baru dapat perempuan, maka dibagi nama Rabi'atul Adawiyah. Maksudnya anak dia yang keempat ni, keturunan Adawiyah ni, baru perempuan. Jadi ada beberapa kumpulan lelaki yang duk hina, duk mencela dunia ni, sifat-sifat dunia ni, maka di tepi berdekatan dengan Rabi'atul Adawiyah, berkata ia bagi mereka itu, kata Rabi'atul Adawiyah pada mereka, jika tiada cemarnya hati kamu, andai kata hati kamu itu bersih, tak kotor, nescaya pasti tiada mencela kamu akan dia. Andai kata, maksudnya dunia ni kita tak boleh cela dia sebab kita duduk di sini. Dunia ni tempat ataupun tempat Allah jadikan tempat untuk kita mencari bekal akhirat, maka kita tak boleh cela dunia. Sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah ni, ada kata hati kamu bersih, tak kotor, maka pasti kamu tak akan mencela akan dunia.
Sebab di sini kamu tempat mencari bekal amal akhirat. Tapi andai kata kita cari duduk di dunia menyalahi perintah Allah, kita cari dunia, jadi tamak kepada dunia, tinggal habis akhirat, maka dunia itu jadi celah. Bila disebut celah, kadang-kadang disebut dalam hadis celah dunia tu, maksudnya celah dunia yang berkait meninggal perintah Allah. Buat menyalahi perintah Allah itu celah, itu dunia yang celah. Tapi asalnya dunia ni tempat bersih, tempat yang baik untuk kita cari bekal sebelum kita kembali kepada Allah balik. Maka dunia yang macam ni tak dicelah, maksudnya dipuji oleh syarak, tak dikeji. Tapi menyalahi perintah Allah, menyalahi perintah Allah, cari dunia, cinta dunia sampai tinggal amal ibadat, langgar semua perintah-perintah Allah, maka dunia yang macam ni yang dicelah, dikeji. Anda kata maksudnya di sini, maksud kata Rabi'atul Adawi, anda kata kamu tahu hakikat dunia ni, dijadikan dunia ni, kamu buat seperti mana yang Allah perintah, maka dunia itu akan jadi baik bagi kamu. Tapi andai kata kamu menyalahi perintah Allah, kamu buat lain menyalahi perintah Allah, maka dunia itulah yang keji oleh syarak. Itu kita kata-kata wali Allah ni dia pendek tapi panjang penjelasannya. Ada baca kata apa, menyalahi pula. Sedangkan Nabi kata dunia itu dikutuk, mal'un. Jadi kata dunia itu pula jadi baik pula. Jadi dunia yang macam mana yang dikutuk, dunia yang macam mana yang dipuji, yang kita kena tahu. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada isteri Nabi, beratus ribu dirham. Satu ketika dibawa keluarga Nabi ni, kalau ikutkan Nabi dan isteri Nabi, kalau ikutkan, kalau nak jadi kaya, dah jadi kaya tu. Sebab semua harta ghanimah, harta rampasan perang, semuanya milik Allah dan Rasul. Kalau Nabi tak agihkan pun pada sahabat-sahabat pun tak ada masalah, sebab tu milik Allah dan Rasul. Tapi sebab tu sebelum diagihkan, maka tak ada satu orang pun boleh ambil harta ghanimah. Ada di kalangan sahabat yang ambil ketika perang, sorokkan, contoh selendang, macam sorok ke pedang, maka mati dia, dan bila kemudian mati pula dalam peperangan tu, Nabi kata ahli neraka. Jadi harta benda ni, harta ghanimah ataupun harta rampasan perang ni milik Allah dan Rasul. Anda kata Nabi tak bagi kepada sahabat-sahabat, Nabi boleh jadi kaya-kaya. Tapi Nabi itu bukan sifat tamak pada harta benda. Maka dikumpulkan semua harta benda, baru diagih-agih. Maka samalah juga dengan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Siti disebut ni, orang Melayu tu tulis Siti tu. Siti ni singkatan daripada Sayyidatina. Kita orang Melayu sebut Siti. Maksudnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siti sin ya ta ya, ejaan Jawi. Siti singkatan daripada Sayyidatina, Sayyidah. Jadi satu ketika dapatlah duit, mungkin harta rampasan perang, dapat beratus ribu dirham. Maka tiada liar ia daripadanya. Maka Aisyah dia tak kata apa, dia pandang duit yang banyak tu bagi dia biasa je, tak ada rasa apa. Tetapi membahagi-bahagi ia akan dia semuanya. Pada hari itu juga tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Dia dapat beratus ribu dirham, hari itu juga dia habiskan bagi pada orang. Maka berkata khadamnya, pembantunya kata, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Anda kata daripada beratus ribu dirham kau simpan satu dirham untuk kita beli daging. Sebab dalam hadis sebut ketika ini Aisyah dia puasa. Aisyah dia nak khadam dia puasa pada hari itu, sampai dia lupa yang dia puasa. Dia bagi habis duit tu. Jadi pembantu dia kata, anda kata kamu simpan tadi 1 dirham, boleh juga kita beli daging untuk berbuka puasa, untuk berbuka puasa engkau atasnya. Maka menjawab ia, kata Aisyah, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Kau tak ingatkan aku? Kalau kau ingatkan aku boleh tinggal sikit nak beli daging, sampai lupa. Bagi dia harta benda tu tak ada, tak kata apa, tak terliur langsung, tak fikir nak buat tu nak buat ni. Kita kalau dapat beribu-ribu ringgit ni, kita dah fikir dah, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Itu kita kan.
tak ada sifat zuhud. Maka ini pangkat terkaya. Ini lagi tinggi daripada zuhud. Ini kita tak boleh tiru-tiru kan. Ini anugerah. Kita cuba yang atas-atas tu dulu. Paling kurang pun kita masuk belajar sifat zuhud ni, yang disebut tu kan tangga untuk masuk sifat belajar sifat zuhud ni. Dan walaupun kita nak kepada dunia dan kita ambil dunia tu lebih pada kadar hajat kita, tapi dalam masa sama hati kita tu kena bercakap-cakap juga, bercakap-cakap juga, tak patut aku buat macam ni, patutnya aku tinggalkan, kena bercakap-cakap juga. Itu sekurang-kurang ataupun permulaan nak bersifat zuhud. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Zuhud ni banyak atau ni disebut di sini 3, ada lagi tinggi. Ini cara isteri Nabi ni lagi tinggi daripada zuhud. Ini lebih tinggi. Ini kita jangan tiru. Kalau kita tiru juga habis kita. Sifat zuhud yang tinggi-tinggi tak boleh kita tiru. Kita boleh baca. Kita boleh baca kisah-kisah wali Allah, para sahabat Nabi. Kita boleh baca, tapi kita tak boleh tiru. Yang boleh kita tiru, kita tiru. Yang tak boleh, kita jangan tiru. Jadi sifat zuhud ni kita tak boleh tiru-tiru. Kita boleh baca kisah-kisah wali Allah, para sahabat tu, tapi kita tak boleh tiru. Ada yang kita boleh tiru dan ada yang kita tak boleh tiru. Jadi yang kita boleh tiru tu lah kan? Kita cari harta benda ataupun kita bekerja mencari harta benda, duit wang ringgit ni untuk sekadar keperluan kita, ada anak isteri kita dan orang di bawah tanggungan kita, ataupun simpan sedikit untuk sekadar keperluan ketika kecemasan lah kita kata. Lebih daripada itu kalau kita nak cari juga kawal-kawal diri kita, itu sekurang-kurang zuhud. Walaupun dalam hati kita berlawan kalau aku ambil ni tak patut, aku dah lebih, besok orang akan tanya besok di akhirat lebih daripada keperluan ni. Tapi dalam sama kita ambil juga, kita berlawan-lawan, itu tak ada masalah, itu peringkat permulaan. Tapi dengan syarat hati kita ni kena ada berlawan-lawan juga. Jangan langsung tak ada. Kalau langsung hati kita nak kata apa, nak mencegah, nak cakap kata apa tak patut kita buat macam ni, kalau langsung tak ada, maka itu tentu masuk kategori cinta pada dunia. Jadi lebih tinggi daripada tu atas anugerah Allah lah. Kita boleh membaca kan kisah-kisah tu, tapi itu atas anugerah Allah. Boleh kalau kita dah duduk di situ, maka boleh kita buat. Kalau tiru-tiru tak boleh kan. Silap-silap kalau kita tiru-tiru, contohnya kita ikut seperti mana isteri Nabi ni, bagi habis harta benda, kita dapat gaji, habis semua harta benda, duit gaji kita bagi kat orang, kita infak. Lepas tu apa yang ada dalam bank kita untuk kecemasan tu pun kita bagi pada orang. Kalau kita bukan duduk di tingkat tu, maka kita akan sampai peringkat putus asa pada rahmat Allah lah, sampai peringkat bunuh diri lah, kalau kita tak duduk di situ. Kalau kita duduk di situ tak ada masalah, segala keperluan Allah dah sediakan untuk kita, sebab kita dah duduk makam khususul khusus, makam yang khusus lagi khusus. Sedangkan orang yang duduk makam khusus sekalipun, walaupun dia bekerja juga, tapi keperluan itu dia ni bekerja lebih kurang kan? Usaha dia sikit lah, tapi Allah bagi segala keperluan itu khusus. Apatah lagi khusus ni tak ada, maksudnya segala yang usaha dan ikhtiar tu tak ada lagi di sisi dia. Allah ada angkat usaha dan ikhtiar pada dia, Allah bagi semua. Bahkan rezeki itu datang daripada jalan yang dia tak ada sangka-sangka. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, takut kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya makhraja, jalan-jalan keluar. Apa juga masalah dia, ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki pada dia pada jalan yang tiada sangka, yang tiada ia sangka-sangka. Ini makam khususul khusus.
Kita panggil ayat 1000 dinar kan. Jadi kita nak duduk, sekurang-kurangnya kita nak duduk, diri kita ni letak diri kita makan takwa kepada Allah. Ini usaha dengan cara kita belajar ilmu tasawuf ni. Tapi tak dapat tidak permulaan nak dapat sifat takwa kepada Allah, takut kepada Allah ni, tak dapat tidak sifat taubat tu dah kita latih sampai dah menjadi darah daging kita dah jadi pakaian kita taubat. Dan istighfar tu dah mainan lidah kita sentiasa istighfar kepada Allah. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahalazim. Panjang lagi sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang sekali istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai habis. Sayyidul istighfar itu paling panjang. Kepala istighfar ataupun ketua bagi segala istighfar. Inilah sayyidul istighfar. Tuan-tuan jangan tinggal 3 hari. Tuan-tuan jangan tinggal 3 kali pagi, 3 kali malam. Ataupun tuan-tuan nak lebih pun tak ada masalah. Yang penting istighfar tu dah jadi mainan, dah jadi pakaian kita. Maka daripada istighfar kita tu, maka Allah akan bagi segala pakaian-pakaian keramat. Dan antara yang kita dah sebut selepas taubat ni, sifat takut kepada Allah, kemudian sifat zuhud. Mudah-mudahan dengan sifat, dengan taubat yang kita sentiasa lazimkan dalam hidup kita ni, maka Allah membagikan sifat khaufullah, takut kepada Allah ataupun bertakwa kepada Allah ni, dan juga sifat zuhud. Amin ya Allah. Tanya. Kalau kita dengar sekali imbas, kita rasa mustahil untuk kita ada sifat-sifat macam ni. Tapi tak mustahil insya-Allah. Sebab bila ada sifat-sifat tu, maka ada, maksudnya pasti kita akan dapat. Kita boleh dengan usaha dan ikhtiar kita. Jadi tak dapat tidak. Yang pertama tu taubat kepada Allah. Kita semua masing-masing ada dosa tuan, masing-masing ada dosa. Kita nampak tak berdosa ni, nampak macam tak berdosa ni sebab Allah tutup aib kita. Anda kata Allah angkat aib kita, Allah angkat hijab yang menutupkan aib kita, maka nampak kita hina. Di sisi makhluk pun orang manusia akan nampak hina dia. Anda kata kita, disebabkan kita ni nampak mulia, nampak baik, nampak ahli ibadah, nampak macam orang soleh, disebabkan Allah tutup aib kita. Jadi itu pun salah satu nikmat daripada Allah. Allah tutup aib. Anda kata Allah buka aib kita, sebab tu Allah haramkan kita buka aib orang lain. Walaupun orang tu pernah buat salah dosa sekalipun, maksiat sekalipun, pernah masuk penjara umpama, walaupun dia dah masuk penjara sekalipun, buruklah benda-benda dia dah buat sebelum ni, dia dah bertaubat pada Allah, tapi kita pergi buka aib dia, haram. Anda kata dalam hadis Nabi sebut, anda kata kita buka aib seseorang yang dah bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan jadikan dia sebelum dia mati, pasti Allah akan jadikan dia buat seperti mana orang tu sebelum dia mati. Jangan kita buka aib orang. Dan dalam hadis lain Nabi sebut, anda kata kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Walaupun kita bersembunyi dalam rumah sekalipun, pasti Allah akan buka aib kita. Kita yang jadi baik, jadi nampak soleh, nampak baik ni sebab Allah tutup aib kita. Jadi jangan sekali-kali kita buka aib orang, walaupun kita tahu aib kawan-kawan kita sekalipun. Jadi bila kita tengok aib orang lain, nampak diri kita, aku pun lebih teruk pada tu lagi. Disebabkan orang tak tahu ni, Allah tutup ni, maka aku nak nampak baik, nampak mulia. Ada kata Allah buka aib aku, pasti orang lain pun akan hina aku, akan cemuh aku dan lari daripada aku. Jadi jangan ada sekali-kali kita nak buka aib orang, nak hina orang, sedangkan kita pun tak hina juga, ataupun kita pun banyak juga dosa. Yang kalau kita fikir kita banyak dosa, kita banyak aib, pasti kita tak akan hina orang, tak pandang rendah pada orang. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam rakidan, wa la tusmit bihi aduwan wa la hasidan. Allahumma rzuqna fahma an-nabi wa hifdhal mursalin وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا
اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا ظاهرا باطلا قولا وفعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.